inilah bentuk soalan bagi bahagian C. Soalan ini beri bahan grafik. Grafik di bawah menunjukkan cara-cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa. Apabila murid dapat soalan, murid mesti baca dan fahami arahan dengan jelas. Tuliskan pendapat kamu tentang cara-cara menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa. Jawapan kamu hendaklah ditulis dalam satu perenggan dan panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Apabila kita telah selesai membaca soalan, ya, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menjawab soalan ini, yang pertama, membina idea. Idea mestilah berdasarkan kepada bahan grafik yang diberikan. Jadi murid kena seliti bahan grafik ataupun gambar yang diberikan sebelum murid mencatatkan idea ataupun membina idea berdasarkan bahan rancangan yang diberikan. Atau dengan merujuk arahan kepada soalan tadi. Jawapan yang murid perlu berikan dia lebih berfokus sebab murid hanya nak tumpukan kepada cara-cara menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa. Ini contoh ya, idea yang kita peroleh daripada bahan grafik. Gambar 1 telah diberikan caranya belajar bersungguh-sungguh. Gambar kedua, menghormati ibu bapa. Gambar ketiga, menolong ibu bapa. Dan gambar keempat, menjaga ibu bapa. Ideanya telah ada pada gambar. Jadi idea-idea inilah yang akan membantu murid menjawab soalan. Jadi gambarnya lebih berfokus, diberikan idea berdasarkan gambar. Berdasarkan soalan-soalan contoh, ada latihan yang diberikan, ada idea dinyatakan dan ada juga hanya diberikan tajuk. Contohnya, dia beri macam ni. Diberikan tajuk, dia bagi gambar je aktiviti riadah bersama-sama keluarga. Tidak diberikan idea-ideanya. Jadi murid kena mencatat idea berdasarkan gambar-gambar yang diberikan tersebutlah. Jadi dia ada dua bentuk grafik ni. Ada yang diberikan idea, ada yang diberikan tajuk sahaja dan murid kena mencatat idea-idea tersebut. Dia boleh ambil, murid boleh ambil pensel catat tepi. Jangan risau kertas soalan tu comot ke, kertas soalan tu cikgu marah ke tulis kat tepi, tak. Sebab cikgu nampak murid yang betul-betul menjawab, dia ada catatan-catatan di tepi gambar tersebut. Supaya nanti tak lupa untuk dia buat jawapannya. Lepas langkah pertama tadi, kita tengok langkah kedua. Langkah kedua, apabila kita telah meneliti gambar, kita perlu senaraikan idea-idea yang kita lihat dalam gambar tersebut. Okey, tadi kita fokuskan kepada cara-cara menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa ya. Grafik tadi telah ada idea-ideanya. Idea ini telah diberikan lebih mudahlah. Ini hanya sebagai panduan latihan untuk kita hasilkan satu rangka jawapan yang kukuh. Bila kita merancang jawapan kita, jawapan yang terhasilnya akan mantaplah dan menepati skema yang kita soalan tu kehendaki. Jadi kita tengok di sini ya, kita semua senaraikan je dulu. Murid boleh rujuk slide yang tulisan merah tu. Kita senaraikan idea. Yang kiri kanan, kotak kiri kanan tu murid jangan tengok dulu. Senaraikan idea yang ada dalam slide yang diberikan tersebut. Sekarang langkah kedua, kita cuma senaraikan idea je dulu. Ini langkah ketiga ya. Langkah ketiga, selepas kita senaraikan idea berdasarkan bahan grafik, kita buat huraian. Okey, belajar bersungguh-sungguh. Ya, mengapa perlu belajar bersungguh-sungguh? Supaya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kalau kita nak buat huraian ni, kita fikirkan sebab, akibat, bagaimana. Jadi apabila kita timbulkan persoalan, mengapa nak belajar bersungguh-sungguh? Sebab kepada mengapa perlu belajar bersungguh-sungguh, dia akan menjadi huraian untuk idea kita tersebut. Menghormati ibu bapa. Okey, berikan contoh seperti bersalam dengan mereka sebelum pergi ke sekolah. Jadi ada huraian kepada idea yang diberikan. Bukan hanya tulis kita perlu menghormati ibu bapa. Maksudnya
Setiap idea mesti diikuti dengan huraian. Seterusnya, menolong ibu bapa untuk melakukan kerja-kerja di rumah. Dan idea yang keempat, menjaga ibu bapa jika mereka sakit. Huraian tu perlu bersesuaian lah dengan idea yang kita nyatakan tersebut. Sebelah kanan kita lengkapkan huraian. Okey, di sebelah kiri cuba tengok ada kotak yang tuliskan kata pemberi penanda wacana ya. Okey, apabila kita memberi satu idea diikuti dengan satu huraian, kita nak masuk kepada idea yang kedua, nak sambung dengan idea yang kedua, masukkanlah penggunaan penanda wacana. Ini ada soalan ni, justru boleh ke? Justru boleh, tapi cikgu banyak jumpa dalam jawapan murid dia guna justru itu. Yang tu salah. Justru, perkataan justru tu, penanda wacana justru, maksud dia oleh itu. Jadi kalau murid tulis justru itu, dia akan jadi oleh itu. Salah lah. Jadi kalau murid nak gunakan justru. Bila murid dah lengkapkan di sini, ya, pada pendapat saya, apabila soalan tu memang tanya pendapat murid, murid tak perlulah nak buat pendahuluan yang meleret-leret yang tak perlu. Orang tanya pendapat, soalan tanya pendapat, awak terus kepada jawapan pada pendapat saya. Okey, cara menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa yang tu kita ambil dari mana? Kita ambil dari soalan. Pada pendapat saya, kalau dia bagi soalan tentang cara-cara mengisi masa lapang, kita pun antara cara mengisi masa lapang. Kalau soalannya tentang faedah bersukan kan? Pada pendapat saya, faedah bersukan ialah terus kepada jawapan. Jawapan contoh yang diberi. Pada pendapat saya, antara cara menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa adalah dengan terus kita masuk kepada idea satu dan diikuti dengan huraian satu. Jangan masuk idea dua selagi murid tak beri huraian satu. Idea satu mesti diikuti dengan huraian satu. Kemudian murid masukkan penanda wacana, pergi kepada idea 2, diikuti huraian 2, pergi kepada idea ketiga, diikuti huraian ketiga dan begitulah seterusnya. Buat mengikut susunannya. Jangan bercampur aduk. Nanti ada yang bagi huraian, ada yang tak bagi huraian. Jadi kalau nak capai markah yang terbaik, ikutlah susunan iaitu setiap idea mesti diikuti oleh huraian, kemudian barulah masuk kepada idea-idea yang berikutnya. Huraian ni agak bebas lah yang bersesuaian. Huraian tu tak semestinya panjang lebar. Dia ada, tapi tak perlulah huraian yang terlampau detail. Itu kita kena kawal supaya huraian kita tu jangan terlalu panjang, tapi mesti ada huraian. Huraian tu boleh kita sebutkan juga isi tersirat. Yang idea tadi ialah isi tersurat. Huraian ni adalah tindakan kita tu apa sebabnya. Maksudnya kita buat ni kenapa. Kita buat ni supaya. Itu saya suka kan bagi ini murid yang menguasai tahap minimum, kita lebih gunakan cerita. Kamu makan kenapa? Kita tanya murid. Ibaratnya kamu menulis itu, kamu tanya soalan pada diri kamu dan kamu juga adalah seorang yang akan menjawab pada persoalan kamu. Macam itulah huraian dia macam tu Langkah keempat, langkah terakhir kita menghasilkan jawapan. Inilah dia bentuk jawapan yang perlu murid hasilkan. Ya, pada pendapat saya, antara cara menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa adalah dengan belajar bersungguh-sungguh. Idea satu, supaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Huraian satu. Penanda wacana, selain itu, kita perlu menghormati ibu bapa. Idea dua, seperti bersalaman dengan mereka sebelum ke sekolah. Itu huraian 2. Di samping itu, kita harus menolong ibu bapa. Itu idea 3. Melakukan kerja-kerja di rumah. Itu huraian 3. Seterusnya, kita hendaklah menjaga ibu bapa. Idea 4. Jika mereka sakit, huraian 4. Jadi lengkaplah jawapan kita. Jumlah perkataan tu telah tetapkan 50 patah perkataan. Kalau kita terlebih pun dalam 55, bawah 60 tu masih pada cikgu lah masih okey. Jangan terlampau berlebih-lebihan. Jadi untuk bahagian sini sekurang-kurangnya kena ada berapa isi? 3 idea. Yang penting ialah murid-murid jangan bimbang untuk menulis
tapi jangan terlajak, jangan keterlaluan dalam menulis huraian yang sebagaimana Cikgu Fida sebut tadi. Jangan panjang sangat huraian tu, akhirnya lebih daripada 60 sampai 70 patah perkataan tu yang keterlaluan. Kan, just nice cukuplah. Perlu tulis kesimpulan tak? Kesimpulan ni bergantung kepada jumlah perkataan yang ada. Kalau macam jawapan contoh cikgu sekarang ni, dah ada dalam 50 lebih perkataan dah sekarang cikgu ada ni jawapan contoh. Kalaulah cikgu tambah lagi dengan kesimpulan, apa jadi? Tentulah jadi berlebih-lebihan kan? Jadi cikgu tak rasa jawapan contoh cikgu ni perlukan kesimpulan. Sebab dari segi ideanya dah lengkap dah. Jadi cikgu tak perlukan kesimpulan untuk jawapan cikgu ni. Jangan tulis dalam bentuk point form. Tu yang penting cikgu. Jangan tulis satu kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. Dua, kita perlu menghormati. Itu tidak dalam bentuk perenggan. Itu yang membezakan. Untuk beri benda-benda pendapat kita buat dalam bentuk perenggan. Tapi satu perenggan saja. Okey, ini contoh faedah. Grafik di bawah menunjukkan beberapa orang kanak-kanak sedang bermain galah panjang. Tuliskan pendapat kamu tentang faedah daripada permainan tersebut. Jawapan kamu hendaklah ditulis dalam satu perenggan. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Jadi yang tadi kita tengok contoh cara-cara. Yang ni kita tengok pula contoh faedah. Jangan bimbang kalau awak tak faham apa perkataan galah panjang tu. Awak fokuskan kepada apa faedah daripada permainan. Awak kan suka bermain, murid kan suka bermain kan? Jadi apa faedah daripada bermain? Contoh bermain bola sepak, bermain badminton. Dah dapat soalan ni, kita terus kepada langkah 1. Okey, langkah 1 kita membina idea membina idea. Kita tengok apa isi ataupun idea yang boleh kita dapat daripada faedah bermain ni. Ini antara langkah 2 kita senaraikan idea yang kita boleh fikirkan tentang apa faedah kita dapat daripada bermain. Tak kira lah permainan galah panjang tu diberikan sebagai contoh. Tapi apa-apa permainan pun, kalau awak main, sukan, apa faedahnya kepada diri kita. Okey, di situ antara yang boleh kita tulis ialah mengeratkan hubungan dengan kawan-kawan. Kita petang kita keluar bermain bola sepak dengan rakan-rakan, bermain badminton. Jadi secara tak langsung dapat mengeratkan hubungan. Okey, yang keduanya mengenali permainan tradisional. Galah panjang ni satu permainan tradisional yang hari ni kita tak nampak dah kanak-kanak bermain. Jadi kalau faedah daripada bermain galah panjang ni, kanak-kanak dapatlah mengetahui ataupun mengenali, menghidupkan kembali permainan tradisional tersebut. Dan yang ketiga, yang ni umum untuk apa-apa sukan pun, faedah ni popular. Murid memang boleh kata bersukan, dia berkaitan dengan menyihatkan badan. Okey, sama macam tadi juga, kita senaraikan dulu idea tu. Kemudian barulah kita pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu melengkapkan huraian dan penanda wacananya. Okey, sama juga pattern jawapan dia, bentuk jawapan dia sama. Pada pendapat saya, antara faedah bermain galah panjang ialah aktiviti tersebut dapat mengeratkan hubungan, dah masuk idea 1, dengan rakan-rakan yang bermain bersama-sama. Kita terus sambung dengan huraian 1. Selesai lengkap surat ngesirat ataupun idea 1 dengan huraian 1 tadi, dah lengkap pasangan tu, kita pergi kepada penanda wacana. Selain itu, kita dapat masuk kepada idea kedua, mengenali permainan tradisional masyarakat zaman silam. Untuk apa? Kenapa kita mengenali permainan ni? Untuk menambahkan pengetahuan. Itu huraian kepada idea tersebut. Idea 2, huraian 2. Dan seterusnya kita pergi kepada idea ketiga, masukkan penanda wacana. Di samping itu, aktiviti tersebut juga dapat menyihatkan badan. Idea 3 diikuti dengan huraian yang ketiga.
Itu rangka lengkap dia. Daripada rangka ni lah kita akan pindahkan kepada langkah keempat iaitu menjadi satu jawapan lengkap. Okey, ini dia jawapan lengkapnya. Pada pendapat saya, antara faedah bermain galah panjang ialah aktiviti tersebut dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan yang bermain bersama-sama. Selain itu, kita dapat mengenali permainan tradisional masyarakat zaman silam untuk menambahkan pengetahuan. Di samping itu, aktiviti tersebut juga dapat menyihatkan badan kita kerana badan kita akan berpeluh semasa bermain. Jadi kalau murid kira jumlah perkataan tak lari antara 50 hingga 55 patah perkataan. Sebab tu cikgu tak masukkan kesimpulan di situ. Gunakan 3 idea. Kalau masukkan kesimpulan, jawapan cikgu semakin panjang. Sekiranya ada cara yang telah dikongsi dengan murid-murid, teruskanlah cara mana-mana yang murid selesa. Sebab pemeriksa kertas murid-murid ialah guru masing-masing. Ini cikgu rumuskan. Pada pendapat saya, antara faedah bermain galah panjang ialah aktiviti tersebut, apa-apa bentuk jawapan. Kalau murid dapat soalan tentang cara-cara pun, macam ni jugalah. Maksudnya, isi 1 tambah dengan huraian 1. PW tu penanda wacana, masukkan isi 2, tambah huraian 2, guna balik penanda wacana, masukkan isi 3, diikuti huraian 3. Jadi murid kena ingat ya, mereka ni bergandingan. Jangan tinggal. Ya. Isi 1 huraian 1. Jadi ada pasangannya, jangan ditinggalkan. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk bahagian C. Terima kasih.